Sebab itulah hari ini bila kita berbicara soal, Muhyiddin Yassin semalam berbicara soal kerajaan gagal. Persoalan UMNO adalah, kalau gagal, tarik sokongan. Kalau gagal, kenapa tak berani tarik sokongan? Adakah UMNO berani tarik sokongan, tuan-tuan dan puan? Sorry, UMNO pula. Bersatu berani tarik sokongan? Adakah Bersatu berani tarik sokongan? Ashraf Wajidi hari ini mengatakan, kalau berani, tariklah sokongan. Jatuhkan kerajaan Ismail Sabri sebagaimana Muhyiddin Yassin dijatuhkan oleh Zahid Hamidi dahulu. Kenapa sampai sekarang tak berani, tuan-tuan? Saya jawab soalan ini. Number one, mereka sekarang ini dalam keadaan menjadi menteri-menteri. Hamzah Zainuddin menteri, even Muhyiddin Yassin tu pun pegang jawatan juga. Gaji sedap, kan? Dah ada jawatan dia. Malah PAS hari ini membuat kenyataan, kalau boleh jangan buat pilihan raya pada tahun ini, buat pilihan raya pada tahun hadapan. Dua sebab lah. Satu, Kelantan akan banjir. Memang kena maki lah PAS lepas tu. Yang kedua, sedap jadi kerajaan, tuan. Sedap jadi kerajaan. Dan itu yang sedap dia. Jadi kerajaan ni sedap. Duit banyak, gaji banyak, jawatan, kuasa, driver, rumah. Jadi peganglah lama sikit. Ustaz tak ustaz, tapi buat kerja tak ada, tanggungjawab tak ada. Kemudian balik kepada cerita Yidin tadi, sanggup berani ke tidak dia nak tarik sokongan? Jawapan mudahnya tidak. Sebab dia tahu kalau ditarik sokongan pun, yang akan dipersalahkan dia adalah dia. Ada kemungkinan kalau ditarik sokongan, kerajaan mungkin tak tumbang. Mungkin akan diteruskan sampai tahun hadapan. Mungkin. Sekarang ni saya nampak the only way kerajaan boleh tumbang kalau sekiranya, bukan tumbang lah, boleh dibubarkan Perdana Menteri kata dia akan laksanakan pilihan raya dan yang di-Pertuan Agong setuju berkenan untuk nak adakan pilihan raya. Tapi nampak gayanya macam agak sukar sikit lah. Kerana apa? Kerana mungkinlah ada pertimbangan yang di-Pertuan Agong, baginda mungkin kata, mungkin saja, kalau diadakan pilihan raya sekarang ini yang susah rakyat. Banjir semalam, Melaka dah banjir dah, 2 hari lepas banjir dah. Hari ni dah surut sikit lah. Tapi kita tak tahu lepas ni yang melanda ni sekitar kawasan mana yang akan melanda. Dan kalau pilihan raya berlaku dalam masa yang terdekat ini, UMNO betting yang dia akan menang lah. Itu bet dia lah. Tapi sama ada dia menang atau tidak, itu kita nampak ke arah dah agak sukar dia untuk menang. For number of reasons. Reason number one yang paling utama sebenarnya adalah rakyat dah nampak kesan kepada ekonomi. Hari ini mata wang dah 4.55. Sebelum ni saya sebut 4.51 kan. Hari ini 4.55, tuan-tuan. Macam saya kata, hujung tahun ini mungkin naik sampai ke hampir 5. Ni dah hujung tahun dah, bulan 9 nak masuk bulan 10, sebelah 2 bulan lagi. Mungkin tak sampai 5 lah, mungkin 4.7 mungkin. OPR mungkin akan naik sekali lagi atau 2 kali lagi hujung tahun ni, awal tahun depan. Kos akan meningkat naik. Sedangkan pendapatan negara, pendapatan rakyat sendiri tak meningkat lagi. So benda itu akan memberi efek. Adakah Muhyiddin Yassin berani menarik sokongan? Jawapan mudah saya tidak. Dia takkan berani, tuan-tuan. Dia tahu kalau pilihan raya berlaku dalam masa terdekat, dia akan berada dalam keadaan disadvantage. Menariknya, tuan-tuan, apa jadi pada dia orang selepas ini? Selain daripada UMNO dan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, terutama UMNO lah, parti lain ni saya tak nampak lah boleh nak bergerak ke hadapan. Saya tak nampak dia orang boleh move forward dalam keadaan itu. Maksudnya, akhirnya parti-parti kecil ni kalau dia bersaing pun, yang dominan dalam pilihan raya ini, it will be Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Di Semenanjung lah. Kalau dekat Sarawak, GPS lah. Tapi di Semenanjung, it's gonna be Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Di Sabah juga, it's gonna be that. So pertikaian dan pergaduhan itu akan berlaku, ataupun pertemuan itu akan berlaku di antara dua parti besar ni. The rest, saya tak nampak dia akan dominan. Mungkinlah dekat Kelantan, Terengganu, mungkinlah PAS tu masih lagi orang kata boleh dominan, kerana tak ada kekuatan yang kuat untuk nak pergi kat situ. Tetapi overall agak payah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan semakin hari kita merasakan, dan kalau pilihan raya ini diprolongkan,
Semakin teruklah kerajaan Muhyiddin Yassin, dia dah tersepit. Perikatan Nasional dia tersepit. PAS dah tak boleh pergi ke mana. Ada kemungkinan selepas ini PAS pula akan berpisah dengan Bersatu. Ada kemungkinan, tuan-tuan. Sebab itu bila Tommy Thomas hari ni komen pasal apa orang kata, pasal kerajaan Melayu gagal, marah Zahid. Dia kata tak patut, insensitif dan sebagainya. Kita jawab, kenapa nak marah? Kalau kerajaan ni tak gagal, kenapa nak marah? So adakah Zahid setuju bahawa kerajaan ini gagal? Dan ini kerajaan Melayu. Memang kerajaan Melayu pun. Siapa dalam kerajaan yang dalam kabinet sekarang ni yang bukan Melayu selain daripada MCA tu? Siapa lagi? Adalah 2-3 orang. Majoriti Melayu dalam kabinet. Majoriti Melayu. I think more than 80% Melayu. Adakah berjaya? Sebab itu saya kata, nak berjaya atau tak berjaya, dia bukan Melayu Islamnya dia. Integriti, kompetensi, kemampuan dia, itu yang menjadikan dia berjaya atau tidak. Singapura, majoriti bukan Melayu, berjaya je dia. Melayu majoriti bukan Islam, berjaya je dia. Kenapa kita gagal? Integriti, tuan-tuan. Kita pakailah nama Islam, kita pakailah pakaian Islam, pakaian Melayu, tapi kalau integriti, kompetensi kita tak ada, tak jalan. Tak jalan. Sebab itu Maududi, Buang Ala Al-Maududi, dia kata Islamnya seseorang itu bukan kerana nama dia, bukan kerana bangsa dia, bukan kerana pakaian dia, tetapi kerana perbuatan dia, iman dia. Sama juga, nak maju negara ni bukan kerana bangsa dia, bukan kerana agama dia, tetapi how do you conduct your affairs? Bagaimana kita melakukan affair kita? Adakah kita berintegriti? Adakah kita seorang yang berkompetensi, berkemampuan? Adakah kita seorang yang jujur, amanah, fatonah, sidik? Kan semua tu kita duk belajar benda ni. Tapi bila bab, orang kata apa, bab pentadbiran, kita tak ada. Ciri-ciri tu kita tak ada. Kita diamanah, kita khianat, tuan-tuan. Orang PAS lah. Dia sanggup bersekongkol dengan pengkhianat, sanggup bersekongkol dengan perasuah. Sanggup dia bersekongkol dengan perasuah. Kalau PAS kata dia berintegriti, tarik sokongan dengan kerajaan Ismail Sabri sekarang, berani? 1MDB dah dibuktikan bersalah. SRC 42 juta. Masih dia bersama. Dia lah yang bersama dengan kerajaan itu. Kita tak pernah. PAS yang bersama dengan kerajaan itu, dia berani menafikan. Dia bersama duduk sebaris dengan Najib. Berani PAS menafikan perkara sedemikian. Yang duduk sebaris dengan Zahid, berani. Yang duduk sebaris dengan menteri-menteri dan juga majlis-majlis tertinggi yang sekarang ini terpalit dengan skandal-skandal rasuah, PAS berani tak menafikan perkara demikian? Tak berani. Mereka mungkin tidak rasuah, tapi bukankah orang PAS yang kata segulai daging jatuh seketul daging babi pun tetap haram jadi dia? Saya pulangkan balik ayat tersebut kepada orang PAS. Saya pulangkan balik ayat tersebut kepada orang PAS. Sebab itu, tuan-tuan,